بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala berikan kepada kita taufik dan hidayah serta dengan nikmat sihat wal afiah untuk kita dapat melaksanakan salat subuh dengan secara berjamaah. Terima kasih kepada AGK Masjid Andalusiyah, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah, ibu-ibu, tak lupa para murabbi, guru-guru. Izinkan saya berada atas kursi ini untuk kita berkongsi ilmu di awal pagi ini, di awal Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan di awal pagi ini, sepanjang hari dan seterusnya. Tazkirah ringkas pada pagi ini mengenai dengan persiapan bulan Ramadan. Tuan-tuan rahmati Allah, setelah sekian lama kita tak jumpa, diberikan lagi pada kita usia, nikmat sihat wal afiah setelah kita menghadap penyakit ataupun wabak COVID-19. Kini alhamdulillah dah kita boleh melaksanakan aktiviti masjid dengan secara normal. Dapat datang masjid, dapat beribadah, bergerak ke sana ke sini dengan aman dan damai. Marilah sama-sama kita membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ada yang diuji dengan COVID-19 dah meninggal dunia, meninggalkan kita dan keluarga tersayang. Kita ni apa nasib kita tak tahu lagi, tuan-puan. Jadi sama-sama kita bersyukur apa yang kita ada atas kurniaan dan nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Selama 2 tahun kita banyak businessman pun rakyat biasa susah nak bergerak, susah nak beribadah, nak cari rezeki pun susah. Bukan kita sahaja di negara kita, bahkan seluruh dunia. Baru-baru ni kita diuji lagi. Negara jiran kita dengan gempa bumi di Turki dan Syria. Jadi di sini kita kena sama-sama tengok balik, muhasabah sama-sama. 2 ujian ini yang berat. Kalau kita tak nak muhasabah lagi, untuk kita nak jadi hamba yang lebih akrab atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dah bagi warning dah kepada keluarga-keluarga yang ditimpa dengan gempa bumi, dengan COVID-19. Kita ni termasuk pada golongan-golongan orang-orang yang selamat daripada ujian ini. Wallahu a'lam, akan datang kita akan diuji dengan apa, kita tak tahu. Jadi sama-samalah kita husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian. Jadi hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah di mana jua kita berada, ma'murkan rumah Allah, masjid yang indah ini, surau yang ada,
imarahlah rumah ini. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka barakatin minas sama. Ahli qaryah kita kalau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan rahmah, keberkatan dari langit buat ahli qaryah kita. Saya sampai tadi tengok suasana masjid, dan malam tadi saya tengok dah suasana masjid. Saya sampai selepas Isyak, aman, damai, ma'mur masjid yang ada, ataupun masjid kita ni, Masjid Al-Indonesia. Jadi kita sama-sama lah bersyukur atas segala nikmat. Hidupkanlah aktiviti-aktiviti di masjid ini. Saya berterima kasih kerana memberi peluang untuk saya berkhidmat imam subuh dan kuliah tazkirah ringkas ini. Jadi sama-sama lah tuan-puan bersiap sedia untuk Ramadan. Cucuk tanam daripada sekarang tuan-puan. Biasakan diri berqiyamul lail. Biasakan diri datang ke masjid. Kalau buat kerja amal ibadah kita dengan secara mengejut, dia berhenti mengejut juga. Tapi kalau kita nak konsisten, istiqamah, buat sedikit-sedikit tak apa. Habbul a'mali ilallahi qalilu, tapi adwamu. Maknanya Allah Ta'ala suka kita buat amal ibadah, sedikit tak apa atau apa, tapi senantiasa kita buat. Solat 5 waktu di masjid, benda yang rutin, yang biasa. Saya tengok orang Arab, pengalaman saya waktu saya di kota suci Makkahul Mukarramah, asal dengar azan je, ayah dan ibu, ayah dan anak-anak tu wajib ke masjid. Walaupun dia pakai seluar pendek ke, tapi seluar pendek bawah aurat, bawah lutut lah. Kan orang Arab kan biasa pakai seluar pendek, tapi bukan pendek atas pada aurat, bawah pada lutut. Kita tak boleh pakai dah. Masyarakat kita pakai seluar je tu semayang, lah macam ni. Nampak? Bagi orang Arab dia biasa macam tu, tapi bawah lutut lah, kira bawah aurat. Dengan anak-anak dia datang, menggalakkan, hidupkan suasana masjid. Tak pakai kopiah pun, datang masjid. Yang penting masjid tu hidup. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ayah atau nenek semua yang ada di masjid ini, hidupkan suasana masjid, bawa anak-anak, bawa cucu-cucu yang mana ada di rumah, asuhkan mereka, tarbiyahlah mereka menjadi pencinta masjid. Kalau tak buat pada sekarang, suatu hari nanti kalau dia kurang dengar cakap kita, derhaka pada kita, suatu hari nanti wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita flashback balik waktu mereka kecil tu, kita bawa mereka ke mana. Jadi kita sama-samalah hidupkan ihya Ramadan ini. Masya Allah, kemungkinan lagi meriah ya tahun ini. Saya tengok suasana semua masjid di seluruh Malaysia, Masya Allah, aktiviti dah seperti normal. Syukur. Jadi ayah ibu galakkan anak-anak datang ke masjid. Walaupun di awal subuh pagi, sekarang ni cuti kan, berat hari pertama untuk bawa anak cucu ke masjid. Tapi insya-Allah demi masa depan, mereka ini akan jadi pelapis-pelapis kita. Kita ni yang ada, saya bulan depan masuk 44 tahun. Nak gurau, nak lawak tak boleh dah. Corner nombor 44, pusing ke sini 44, pusing ke sini 44, sama aja. Dulu boleh gurau lagi. Umur berapa Ustaz? 34. Boleh gurau lagi. Sedangkan kita 43. Sekarang ni 44. 44 ni bagi saya ni kira insya-Allah lah lebih pada matang. Jadi saya rasa ayah-ayah, ibu-ibu yang ada depan saya, ada yang mencecah, Ustaz, Allah muda lagi Ustaz. Kalau muda dekat dengan masjid, alhamdulillah. Saya takut muda yang tak pergi ke masjid. Jadi persiapan kita untuk Ramadan, tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat balik, ada sahabat, jiran, tetangga, saudara mara kita
yang last mereka hidup bersama dengan kita pada bulan Rejab. Syaban pun tak sempat sambut dengan kita. Ada yang Ramadan tahun lepas, habis Ramadan terakhir bagi mereka, dan mereka pun ada yang tak sempat pakai baju raya. Ada? Jadi sama-sama kita muhasabah, siap sedia daripada sekarang ni, start pada hari ni, apa yang perlu saya kena buat? Tukar rutin harian kita dengan perkara-perkara tambahan selain pada rutin yang normal yang kita selalu buat kerja. Contohnya kita buat rutin harian kita, habis solat subuh pergi menyangkul ataupun pergi buat kerja, aktiviti, bisnes sebagainya. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Sudut ilmu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mencuba menghafal Al-Quran, menjadi pencinta Al-Quran, menjadi pencinta masjid, menjadi pencinta yang memberi sumbangan. Hidup rutin yang sama bertahun-tahun. Jadi ayo kita sama-sama start pada hari ini menjadi orang yang berubah jadual dia. Ada orang datang masjid hanya hari Jumaat. Ada yang datang masjid hanya Zuhur dengan Asar sahaja. Ada yang datang subuh sahaja, Zuhur Asar tak nampak. Ada yang datang Maghrib Isyak sahaja. Tak ada konsisten 5 waktu. Tukar. Daripada 3 waktu, kita kalau boleh nak hidupkan 5 waktu, hidupku di masjid. Tukar. Dulu baca Quran, tadarus hanya bulan Ramadan. Tak, tahun ni saya nak azam, nak mengaji Al-Quran, nak tadarus Al-Quran. Selain pada Ramadan pun nak buat grup juga. Grup WhatsApp ke. Zaman sekarang ni zaman yang cukup canggih tuan-puan. Kita tak boleh nak buat alasan dah. Kalau orang dulu bangkit tengok kita dengan keadaan yang canggih sekarang ni, dengan video call, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan boleh cakap. Orang duduk Mekah apa kita boleh cakap dengan dia live. Nak mesyuarat keluarga, nak jumpa perjumpaan sahabat sekolah, alumni sekolah dan sebagainya, semua melalui Google Meet, Zoom dan sebagainya. Cukup canggih. Nak mencari ilmu, Masya Allah, 2, 3, 4 kamera depan saya. Ada ibu bapa yang ada kat rumah yang sedang uzur, nak datang masjid tak larat, tengok saya dekat rumah. Cukup canggih. Tapi kalau kita silap guna dia untuk nak dekatkan diri kita dengan Allah, maka kita termasuk pada golongan orang-orang yang rugi. Jadi start pada hari ini, cuba kita hidupkan suasana kita dengan zikrullah. Sebab apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang beriman ni bila sebut nama Allah ni, tatma'innu qulubuhum, hati mereka akan rasa tenang. Jadi kalau kita susah hati, rutin harian kita rasa macam dah jemu dengan rutin harian yang ini yang ada, tak nak bergerak, tak nak beredar daripada rutin biasa kita buat, maka kita kena usaha lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah, zikir, azkarus sabah wal masa, zikir pagi, zikir petang, ma'thurat, membaca Al-Quran, selawat atas baginda. Benda-benda yang kita boleh buat, ulang sahaja. Sekarang ni Masya Allah ada jam digital, macam-macam jenis jam. Zikir, Ustaz, saya tak ada jam dah Ustaz, tak ada jam digital. Zikir biasa pun cukup dah. Yang penting sentiasa sebut nama Allah. Di mana jua kita berada, dalam kereta nak pergi ke office, nak pergi ke kampung, nak pergi ke kebun dan sebagainya, dekat traffic light 2-3 minit, jangan rugikan masa 3 minit ini, mesti sebut nama Allah, zikrullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kadang-kadang kita
masa kita tu berjalan 3-4 minit dengan termenung je. Duk dalam kereta. Hang tengok aku tengok hang, contohlah. Kan? Tegur menegur pun tak ada. Sebab hal masing-masing. Jadi hidupkan suasana kita ni nak sentiasa menikmati masa yang kita ada ni. Sebab apa? Sebab orang yang telah kembali ke rahmatullah, kalau boleh nak hidup semula. Tak nak dah macam dulu, nak duduk ke masjid je. Sebab tu kata dalam Quran sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang itu tuan-puan, dia tak boleh nak cepat, tak boleh nak lambat. Flight boleh lagi tuan-puan, delay dan sebagainya. Tapi kalau malakul maut, line dia line clear. Allah Ta'ala putuskan malakul maut ambil nyawa kita sharp, tak ada lambat 1 saat, tak ada lambat 20 minit dan sebagainya. Keadaan tidur, kan ramai sekarang ni yang meninggal dunia, tak semestinya COVID-19, tak semestinya dengan penyakit-penyakit tertentu. Ramai yang mati dengan keadaan mengejut, tidur. Saya kenal beberapa jamaah masjid di Masjid Negeri Selangor yang sentiasa berjamaah dengan saya. Kenapa tak nampak hari ini? Dengan cerita buka WhatsApp, telah kembali ke rahmatullah hamba Allah sebelum solat subuh. Semalam je dia belanja imam-imam sarapan. Subhanallah, saya kata benar, kalau datang ajal dia tak minta izin dengan kita dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, siap sedia bersekarang ni dengan ibadah-ibadah yang perlu kita laksanakan untuk bulan Ramadan. Latihkan ibadah kita ni supaya kita Ramadan nanti kita kuat beribadah. Seperti pemain bola tuan-puan, dia kena latih bola dia 3-4 bulan, 3 minggu. Untuk dia nak main bola final, dia mesti kena ada tenaga. Sama juga dengan Ramadan, kita kena bertenaga daripada awal. Rejab dah latih dah, Syaban dah latih dah. Tunggu Ramadan akan tiba nanti dengan penuh tenaga. Datang masjid tak miss, tiap-tiap malam tadarus. Saya ingat pada alim ulama, dia kata kalau boleh hidupkan ibadah kita ni waktu malam tuan-tuan. Hidupkan ibadah kita lebih ekstra pada waktu siang. Kita kan baca Quran siang kan, tadarus siang, bagus, tak ada masalah. Tapi line yang lebih clear waktu malam. Waktu malam. Sebab tu kata kalau dekat Masjid Haram, ramai yang i'tikaf berebut 10 akhir nak tidur kat Masjid Haram, nak i'tikaf kat Masjid Haram. Bukan untuk tidur, nak beribadah sebab line clear. Pahala dia lebih. Salat tahajud, wa minal laili fatahajjad. Waktu malam kita kena bermunajat kepada Allah, dan Allah amat dekat dengan hambanya waktu malam. Adakah daripada kalangan hamba yang nak beristighfar, yang nak bertaubat, yang ada hajat dan hasrat apa, minta waktu malam. Macam handphone kita, tengah hari kadang-kadang cakap terputus, line tak berapa clear, dia semak sikit, semua bakal guna. Waktu malam, cuba tuan-tuan tengok line 5G, clear je. Nak video call, clear. Umpama dia macam tu dah tuan-puan. Jadi kita hidupkan suasana beribadah waktu malam, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, tadarus. Start daripada sekarang sehingga Ramadan. Ramadan tu ekstra, kita dah latih dah. Habis Ramadan berhenti ke? Tak, konsisten lagi. Minta, ya Allah, berikan kepada aku istiqamah untuk aku nak beribadah daripada Ramadan ke Ramadan akan datang. Azam. Itu kita kena pasang niat tuan-tuan ya. Benda ibadah ni nak beristiqamah susah. Hidayah tu dapat dah, alhamdulillah. Konsisten ibadah istiqamah tu susah. Nak mengaji tiap hari, nak mengulang
Macam anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, hafal tu senang, nak menjaga dia tu susah. Masjid terbuka untuk kita 24 jam. Bila-bila masa, tak ada siapa boleh halang kita. Syukur atas nikmat, atas kemerdekaan, kebebasan untuk kita melaksanakan ibadah kita. Tu pun tak ada datang masjid juga. Dulu kita ingat tak? Waktu lockdown dulu, ramai yang marah-marah ke AJK masjid. Kenapa tutup masjid ni? Kenapa tutup surau ni? Orang nak beribadah. Buka surau, buka masjid, duduk sebulan je. Tengok-tengok wajah yang sama je. Yang komplain tak ada pun. Jadi kita tengok balik tuan-puan, di manakah kita? Jadi sama-sama lah kita start pada sekarang ni tuan-puan. Datang masjid, belajar latih-latih, infak ke tabung masjid, infak kepada keluarga-keluarga fakir miskin. Ada jiran-jiran tetangga kita yang tengah fikir sekarang ni, tahun ini aku nak pakai baju raya warna apa, tapi tak ada duit. Kita Masya Allah, tailor datang rumah, tailor datang rumah ni, pilih nak warna apa, buka menu, tengok kain nak apa. Kita tak fikir saudara mara kita yang jiran pintu yang ke-10, mereka sudah fikir dah. Seorang bapa tengah fikir tanggungjawab terhadap anak, nak siap sedia untuk Ramadan. Dia tak fikir baju raya dah. Ramadan tak masuk lagi, tapi tanggungjawab seorang ayah. Jadi budaya orang Arab, dia start pada sekarang ni pun dia dah infak dah tuan-puan. Kalau ayah ibu rahmati Allah diberi kekayaan, tengoklah jiran-jiran tetangga start pada sekarang ni. Nak bagi kat jiran takut dia malu. Kona-kona lah sikit, tak payah cakap daripada saya. Kan? Cakap ni, saya pun dapat juga ni sumbangan 1,000 ni. Ini Abang Haji punya ni. Ya ke? Saya pun tak tahu, saya pun dapat juga ni. Alhamdulillah, mohon rezeki lah. Yang betul-betul perlu tu, dia pun doa juga. Ya betul lah Haji Mat. Ya Allah, murah rezeki lah ya Allah. Dia kata ni untuk baju tempahan keluarga. Haji Mat ada 5 keluarga. Ni baju tailor ni dia sponsor semua untuk Ramadan untuk raya tahun ini. Mengurangkan bebanan. Start daripada sekarang ni tuan-puan, banyak benda lagi ibadah kita perlu kena laksanakan. Qiyamul Lail. Sekarang ni banyak masjid-masjid dah buat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail perdana, nak menggalakkan datang ke masjid dan sebagainya. Karnival buat. Semua dah aktiviti kita boleh melaksanakan dengan baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak nak panjang lebar pada pagi ni. Ramai nak bekerja. Apapun beri peluang untuk saya ikut saya. Kalau pegang mic, kalau boleh cakap macam ni, dengan mic yang sedap macam ni, pukul 10 pun tak habis lagi bercerita. Dengan kelebihan Al-Quran. Tapi ingat tuan-puan, Allah Ta'ala muliakan kita dengan nikmat Islam dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekecil-kecil sunnah, sebesar-besar sunnah, hidupkan dalam diri kita tuan-puan. Bersama dengan keluarga, jadi orang yang terbaik terhadap keluarga, kerana baginda SAW, orang yang baik itu orang yang baik dengan keluarganya. Jiran tetangga, jangan jadi orang yang jiran yang menyusahkan jiran, mengurangkan bebanan jiran. Silaturrahim. Apa lagi? Tengok apa yang perlu kita buat daripada sekarang ni, benda kebaikan, sila kita buat daripada sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya menunggu bas untuk menuju ke alam barzakh. Cuma giliran kita tak sampai lagi. Ingat, saya selalu bila bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana, apa dia? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa selalu. Bangun pagi, tengok balik, pegang badan, alhamdulillah, aku sihat ni. Boleh bercakap. Pagi tadi saya macam suara tak ada. Macam mana ni adik imam ni? Risau dah ni. Poster dah naik ni. Nak kata tak boleh adik imam pun, saya husnuzan. Telan, minum air suam. Ya Allah, sambil-sambil kita duk mengulang dan sebagainya. Saya kata, saya standby.
Sekiranya pihak masjid suruh saya azan, saya azan. Sekiranya tak minta azan, saya standby, confirm imam. Kebiasaan, kadang-kadang dia minta azan. Pasal dia kata apa? Ustaz, jamaah ni rindu suasana Mekah, nak azan. Jadi saya kata, saya serah pada Allah. Sekiranya minta azan, saya azan. Rasa macam tak sihat ni. Kalau azan Mekah pun tak bunyi Mekah dah. Bunyi Bilal tak sihat sebagainya. Apa pun semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sebelum tutup kuliah subuh pagi ini ataupun tausiah ringkas pada pagi ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan. Saya nak baca surah Fatihah, tuan-tuan ikut. Saya nak bagi bukan sanad, bukan ijazah. Kalau ijazah sanad ni kena belajar face to face, dengar seorang-seorang, lulus tak lulus, betul tak betul. Ini saya ikut Syekh Muhammad Quraim Rajih, Syekh Qurra Syria. Bila dia datang mana-mana dekat masjid kita, dia ceramah tentang fadilat Quran dan dia baca, dia kata ajaztu lakum, saya beri kepada kamu semua ijazah. Ijazah apa? Ijazah baca surah Al-Fatihah. Bukan bermakna ijazah tu kita dah sempurna bacaan kita, dia kena berguru lagi. Saya tanya Syekh, ijazah ni untuk apa Syekh? Untuk memberi semangat jamaah masjid mengaji Al-Quran dan jadi pencinta Al-Quran. Jadi kita niat ijazah yang kita baca ni bukan ijazah betul-betul. Jangan cerita pula dekat WhatsApp nanti, masuk status, aku dapat ijazah Fatihah, kamu di mana? Janganlah. Bila tolak jadi imam, baca kuliah ayuhal kafirun pun tak habis. Rupanya tak lulus lagi. Tak, ini untuk semangat sahaja. Boleh tuan-puan ya? Baik, sama-sama kita standby untuk baca surah Al-Fatihah. Saya baca, ikut makhraj huruf yang saya baca, tekankan tempat huruf yang perlu kita betulkan supaya rukun qauli kita dalam solat kita ni lebih sempurna. Saya takut pada kalangan kita nak berguru tak berguru-guru lagi. Daripada umur 16 sampai umur 60, malu, segan. Jadi kalau boleh kita cuba betulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada semua. Kalau nak dengar klinik Al-Fatihah, bolehlah masuk kat YouTube kat YouTube saya, search Abdul Karim Al-Makki Klinik Al-Makki. Sabubuh Syekh lah, sabubuh Ustaz. Saya suka lebih pada nama saya. Kalau kat YouTube tu, kalau nama saya tak ada Syekh depan tu, tak ada Ustaz, saya yang upload.
Yang bubuh lebih-lebih itu bukan saya. Jadi saya tak suka lebih syekh ke apa ke, sebab saya ni rasa tak layak lagi dipanggil syekh. Tapi saya nak cerita sikit, dulu saya lupa. Syekh ni banyak istilah dia. Kalau orang Arab, syekh, kawan kau panggil syekh juga. Ya syekh, sarapan sekali, syekh juga. Orang jutawan, sama-sama syekh, ya syekh, syekh juga. Orang tua, itu yang syekh, yang betul-betul. Yang usia atau ya syekh. Tuan guru panggil syekh juga. Satu je, jangan naik syekh. Yang lain semua bagus. Bubuh lah apa-apa dah. Yang lain semua bagus. Yang naik syekh tu tak bagus ya. Naik syekh tu kalau boleh kita banyak jadi orang yang sentiasa hati baik. Jangan kita sentiasa jadi orang yang sentiasa su'uzan ataupun melaksanakan benda yang tak baik. Tuan-tuan rahmati Allah, cukup untuk pagi ini. Jazakumullahu khairan. Sekiranya kalau nak dengar bacaan saya, boleh masuk ke YouTube, channel saya sendiri, tekan je Abdul Karim Al-Makki. Kenapa buah Al-Makki? Tak tahu juga, saya pun tak tahu. Sebab saya balik daripada Mekah, duduk pagi Al-Makki, dia dekat Al-Makki. Kemungkinan sebab lahir kat Mekah kot. Kalau saya lahir kat Merbuk, Al-Merbuki kot. Tapi saya tak lahir kat sini. Kalau saya lahir kat sini, kemungkinan Abdul Karim Al-Merbuki ataupun mana-mana lah. Yang penting tuan-puan sihat walafiat. Ya. Jadi itu sahaja. Untuk kanak-kanak, anak cucu, bolehlah buka YouTube. Untuk kanak-kanak, saya ada episod saya sebagai kartun, animasi, kartun Upin Ipin. Jadi kalau saya pergi Indonesia, orang panggil saya, ini gurunya Upin Ipin. Sebab saya mengajar Upin Ipin dalam kartun Upin Ipin Iqra ataupun Azan Upin Ipin yang saya bekerjasama dengan Leskopak demi untuk nak bagi anak-anak cucu kita ni pandai azan, pandai ambil wuduk, pandai ngaji Quran. Bolehlah tengok kat YouTube Azan Upin Ipin. Dalam azan saya tu dia lukis muka saya sebiji tuan-puan, sampai saya kata ni impian saya menjadi kenyataan. Nampak macam simple, tapi alhamdulillah memberi impak banyak kepada anak-anak muda belajar Quran. Sampai anak-anak yang non muslim pun tengok Upin Ipin pun dia semayang ikut juga. Pasal dia suka dengan Upin Ipin. Pengaruh dia kuat. Jadi azan saya dalam YouTube yang Upin Ipin tu, azan Upin Ipin tu, view dia tak banyak, 130 juta kot. Jadi biar tersebar untuk dakwah. Jadi tuan-puan, buatlah dakwah ya, untuk mencari mardatillah, mendekatkan jiran kita, sahabat kita, mana-mana buat, asalkan konten kita tu biar betul. Jadi tuan-puan, saya ada TikTok, saya ada buat live TikTok malam-malam, mengaji Quran. Ada orang tanya, Ustaz Karim pakai TikTok juga ke? Saya kata, TikTok saya tak merapu, merepek, tak ada. TikTok saya, konten saya buat live mengaji Quran. Kumpulkan anak muda ngaji Quran. 50 orang daripada Merbuk, 50 orang daripada Selangor, 50 orang kumpul-kumpul tengok, 500 orang Indonesia, Singapura semua. Yang penting nak tarik anak muda untuk mengaji Al-Quran. Ingat, senang ke tuan-puan nak kumpul anak muda ke masjid? 50 orang ke 100 susah. Jadi TikTok ni lah akan menarikkan mereka. Alhamdulillah, boleh ramai yang mengaji dengan saya. Kadang-kadang ada 2,000, 3,000 yang duk dengar baca Al-Quran. Alhamdulillah saya kata. Sebab apa? Kita nak menjaga mereka ni daripada jalan-jalan yang menjauh mereka dengan syurga Allah. So peranan kita tuan-puan, jangan kita komplain sahaja, jangan kita marah-marah sahaja. Kita kena dakwah, tarikkan anak muda dengan aktiviti-aktiviti yang kita ada ke jalan Allah. Terima kasih. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami. Ya Allah, kurniakan kepada kami nikmat sihat wal afiah. Luaskan rezeki kami, jadikan kami hamba yang salih salihah, ayah dan ibu misali, ayah dan ibu yang salih salihah, anak-anak yang salih salihah.
Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.